بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى آله وصحبه أجمعين وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا وما لهم حقوق علينا شكرا لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang dimuliakan warga Kota Raja, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, khususnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran berpanjat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada pagi ini Allah masih kekalkan kita dalam keadaan bernyawa. Allah bagi peluang kita lagi untuk berusaha menjadikan diri kita ni hamba-hamba yang diiktiraf olehnya, supaya dapat ganjaran-ganjaran yang disediakan oleh Allah bagi mereka yang diiktiraf Allah sebagai hamba-Nya. Apa kata Allah dalam hadis kursi? A'dadtu li'ibadi, aku sediakan untuk hamba-hamba aku. Siapa hamba-hamba aku? Kita ni. Fiha, di dalam syurga itu, ma la ainun ra'at, sesuatu yang tak pernah terlihat oleh mata. Mata tak pernah tengok cantiknya, lawanya, menariknya. Wala udhunun sami'at, sesuatu yang tak pernah didengar oleh telinga. Itu keadaan dalam syurga. Telinga tak pernah tengok, merdunya, lazatnya, sedapnya. Wala khatara ala qalbi bashar, dan sesuatu yang tak pernah terlintas di hati pun. Kita nak bayang pun tak boleh. Itu keadaan di syurga. Mudah-mudahan kita layak untuk menerima. Itu guna kita hidup ni. Matlamat kita ya untuk mendapat kerajaan Allah, dan Allah bagi kita syurga. Ada 8 syurga Allah sediakan untuk mereka-mereka yang beriman dan beramal soleh. Yang pertama namanya Firdaus, yang kedua namanya Adnan, yang ketiga namanya Ma'wa, yang keempat namanya Darussalam, yang kelima namanya Jannatul Na'im, yang keenam namanya Jannatul Khuld, yang ketujuh namanya Jannatul Jalal, yang ke-8 namanya Jannatul Qarar. 8 syurga Allah sediakan bagi mereka-mereka yang dapat diiktiraf oleh Allah sebagai hamba-hamba-Nya. Mudah-mudahan kita masuk dalam golongan itu dan tidak dimasukkan ke dalam tempat siksa, iaitu neraka. Neraka ada 7.
Yang pertama namanya Jahannam. Sebut betul-betul dengan Jahannam, betul. Jahannam. Ada sabdu pada nun. Yang kedua namanya Jahim. Yang ketiga Allah sayang disediakannya 8 tempat-tempat istimewa. Istimewa pula tu tak pernah dilihat oleh mata, tak pernah didengar oleh telinga, tak pernah terlintas di hati kita. Dan begitu juga nikmat syurga tu dalamnya ada 99%. Semua nikmat Allah tu 100%. 99% Allah sediakan di syurga. 1% Allah letak di dunia. Yang ada kita berubah dalam dunia ni, bergaduh, bertumbuk, berkelahi, berbunuh-bunuh, berperang-perang, nak robot hanya 1% saja. Ya, berperanglah antara Yahudi dengan tentera Hamas perang, antara Rusia dan Ukraina perang, antara tentera Burma dengan orang Rohingya perang banyak kali dah, perang dunia pertama, perang dunia yang kedua. Nak masuk dalam perang dunia yang ketiga ni. Nak robot 1% saja. Nak robot 1% nikmat dunia. Sedangkan Allah sediakan 99% lagi di akhirat, di syurga. Yang ini orang banyak yang lupa. Nak robot 1% dunia, lupa kepada 99% di akhirat. Di syurga ni. Jadi banyak orang tak nak buat perkara-perkara yang boleh menyebabkan dia layak masuk dalam syurga. Malahan buat perkara-perkara yang menyebabkan dia masuk dalam neraka. Itu malang. Ya? Sebab itu di akhirat nanti semua manusia, saya dah cerita banyak kali dah, semua manusia ini akan dibaris kepada 120 baris. Dari 120 baris hanya 3 baris saja yang beriman. Lagi 117 baris semua kafir belaka. Tak beriman belaka. Terus masuk neraka. Kalau tahu apa itu tapi buat juga. Bila kamu tahu je, lihat tahu je tapi tak nak buat. Yang wajib tak nak buat, yang haram tak nak tinggalkan. Yang makruh buat juga, yang sunat tak nak buat. Pasal dia tahu, jadi tahu je tak ada guna. Mesti amalkan. Baik, untuk pagi ni kita sambung lagi pembacaan kita. Masih lagi tajuk kita, tajuk soalnya soal nikah dan kahwin. Nikah kahwin. Jadi kita dah baca sebahagian darinya. Untuk petang ni, untuk pagi ni, kita masuk kepada satu tajuk yang lain, iaitu berbakti kepada teman dan kawan. Kita tak semua muka surat, kalau kita lain-lain muka suratnya. Tuan-tuan dan perempuan lain muka suratnya, kita baru, saya kita lama. Jadi yang kita tajuk ni, berbakti kepada teman dan kawan. Nah, sama tu teman dan kawan. Teman dan kawan lain dengan sahabat, sahabat lain, teman lain. Nah, sahabat lain, kawan lain. Baik, tengok. Adapun berbakti kepada teman dan kawan, maka perkara itu juga sangat dituntut dan dianjurkan. Nah, suruh buat baik, berbakti, berkhidmat, tolong dia. Dia tolong kita, kita tolong dia. Itu dianjurkan dalam Islam. Dianjurkan. Dan hukumnya sunat. Apa itu sunat? Apa arti sunat? Dibuat dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Kedudukannya elok buat. Sunat. Nah, ya. Hukumnya sunat. Dalam kacamata agama, ikut pandangan Islam, hukumnya sunat. Rakan dan teman mempunyai beberapa hak yang harus dijaga. Kawan kita tu ada haknya yang kita patut mesti jaga, mesti pelihara. Jangan langgar hak itu. Dan dipelihara sesuai dengan firman Allah. Ini ayat Allah tadi ya, surah An-Nisa ayat 36. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidayni ihsana wa bil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari junub
wa sahibi bil jamb wa ibn sabil wa ma malakat aymanukum wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbul man kana muhtalan faqura. Mula-mula apa? Wa'budullah. Artinya apa? Sembahlah kamu akan Allah. Jangan nyembah lain dari Allah Ta'ala. Allah aja. Jangan nyembah patung, jangan nyembah lembu, jangan nyembah matahari, jangan nyembah api, jangan nyembah jawatan, jangan nyembah duit, jangan nyembah kemuliaan, jangan menyembah kemegahan. Nak sembah hanya Allah saja. Wa'budullah. Ini seruan ni daripada Nabi Adam lagi sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ani'budullah. Nabi Adam itu seruannya sampai kepada Nabi Muhammad pun itu juga. Nah, ani'budullah wajtanibut taghut. Jauhilah kamu daripada taghut. Taghut itu benda yang menyesatkan. Jangan dekat dia. Jangan ikut dia. Jangan bersama-sama dengan dia. Taghut. Nak nyembah Allah aja. Itu seruan daripada Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul daripada dulu sampai sekarang. Tak habis-habis. Itu aja seruannya. Wa'budullah. Sembahlah kamu akan Allah. Wala tasyriku bihi syai'a. Jangan kamu sekali-kali mensyirikkan Allah dengan sesuatu. Ya? Dan jangan kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Jangan jadikan matahari Tuhan. Jangan nyembah matahari. Itu syirik hukumnya. Menyekutukan Allah dengan matahari. Jangan nyembah bulan. Syirik hukumnya. Yang menyekutukan Allah dengan bulan. Jangan nyembah patung. Menyekutukan Allah dengan patung. Jangan nyembah api. Menyekutukan Allah dengan api. Itu nama syirik. Syirik ada 3 tuan-tuan dan juga perempuan. Yang pertama syirik jali. Syirik yang nyata. Nampak di kita. Dia nyembah patung. Nyembah matahari. Nyembah bulan. Nyembah lembu. Nyembah gajah. Nah. Itu syirik jali. Yang kedua namanya syirik khafi. Syirik yang tersembunyi. Kita tak sedar. Dia pun tak tahu. Kita pun tak tahu. Kecuali kalau kita ada ilmu. Di antaranya apa? Menyamakan Islam itu dengan agama lain. Dia pangkat besar. Dia jemput dalam majlis untuk merasmikan sesuatu acara. Dia pun datang. Yang besar. Tengoknya depan kita ada orang Islam. Orang Kristian, orang Hindu, orang Buddha. Dia nak ambil hati semua penonton itu. Audience tu, dia pun kabur. Semua agama adalah baik. Itu syirik tu yang nak tahu tau. Semua agama adalah baik. Dia menyeru manusia mesti beragama. Tak kira lah agama apa. Semua baik belaka. Syirik tu. Menyatakan Hindu tu sama baik dengan Islam. Kristianiti itu sama baik dengan Islam. Buddhism itu sama baik dengan Islam. Sedangkan yang betul-betul baik apa? Hanya Islam. Itu syirik itu. Kalau syirik itu, dia akan sesat dengan kesesatan yang amat jauh. Itu namanya syirik khafi. Syirik yang tersembunyi. Jadi jaga perkataan kita tu. Jangan sampai kita melafazkan perkataan yang boleh menyebabkan kita jatuh syirik. Ya? Syirik khafi. Yang ketiga, syirik kecil. Syirkul asghar. Itu syirik kecil namanya. Syirik kecil. Iaitu apa? Riak. Kata Nabi, aku yang aku takut untuk kamu, aku takutkan komen ni. Lebih aku takut berterima ialah syirik kecil. Ditanya sahabat, apa itu syirik kecil ya Rasulullah? Jawab Nabi, riak. Riak itu membuat atau meninggalkan ibadah bukan kerana Allah. Namanya riak. Meninggal beribadah atau meninggalkan ibadahnya bukan kerana Allah. Semayang bukan kerana Allah. Nak menunjuk riak. Nah, berzikir bukan kerana Allah. Menunjuk di muka orang. Riak. Tak buat pun riak je. Benda ibadah tu patut buat, kita buat. Nanti kata orang aku riak. Takut riak tu riak tu. Itu syirik kecil. Syirik kecil ni tak ada kafir. Syirik jali kafir. Syirik khafi kafir. Syirik kecil tak ada kafir. Tapi berdosa besar. Tak benar. Tak kafir tapi berdosa besar. Tak ke tak nak.
Jadi jangan melakukan syirik langsung. Yang wala yusyriku bi syai'a. Kalau seorang wala yusyrik, kalau kami ini wala yusyriku. Jangan kamu itu mensyirikkan dengannya dengan sesuatu yang lain. Wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua kamu hendaklah kamu berlaku baik. Yang orang tua jangan sekali-kali menyinggung hati mereka. Mesti buat baik, berkelakuan baik, bercakap baik, bermesra baik dengan mereka. Itu kedua. Jangan sekali-kali menyinggung perasaan mereka. Karena kalau dia menyinggung perasaan orang tua dia, tak dapat masuk syurga. 3 perkara tuan-tuan dan perempuan kalau dilakukan, nak mencium bau syurga pun tak dapat. Tak usah nak masuk syurga, nak cium bau syurga pun tak dapat. Yang pertama mensyirikkan Allah tadi, macam saya cerita tadi, syirikkan Allah. Yang kedua derhaka kepada kedua ibu bapanya. Dan yang 3 memutuskan silaturahim. Kalau ada 3 ni, salah satu daripada 3 yang dilakukan, tak akan dapat masuk syurga. Jadi jangan sekali-kali menyinggung perasaan ibu bapa kita. Allah nak khabar, inna yablughan indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uff. Sekiranya salah seorang mereka atau kedua-dua mereka tua di bawah jagaan kamu, jangan sekali-kali kamu berkata uff kepada kedua mereka. Uff tu ungkapan yang paling lembut. Tanda bantahan, tanda tak setuju. Oh pun tak boleh. Lebih lagi kalau nanti orang tua ni lagi tak boleh. Wala tanharhuma, jangan kamu tengking-tengking mereka. Wa qul lahuma qawlan karima, berkatalah kepada kedua mereka dengan perkataan yang lemah lembut. Oleh ibu bapa ya. Tersuruh tu wabil walidaini ihsana. Kemudian wabil qurba. Wabil qurba artinya buat baik kepada apa? Kepada kerabat, sepupu, adik-adik, qurba artinya yang rapat dengan kamu. Ada pertalian darah. Karib kerabat. Wabil qurba. Wal yatama, dan anak yatim. Anak yatim kena jaga betul, jaga kebajikan dia. Jangan sekali-kali menghina anak yatim. Jangan sekali-kali menganiaya anak yatim. Itu anak yatim. Wal yatama. Siapa menganiaya anak yatim, siapa tidak memelihara anak yatim, dia dikira sebagai orang yang pendusta agama. Dia masuk dalam golongan pendusta agama. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim, kata Allah. Tahukah kamu apa yang dikatakan pendusta agama? Yaitu mereka-mereka yang tidak menjaga kebajikan anak-anak yatim. Wal yatama. Wal masakin. Wal masakin itu artinya orang miskin. Orang miskin itu kan tak ada harta, tapi tak cukup. Gaji tak cukup. Nak beli barang keperluan bulanan tak cukup. Itu miskin. Ada tapi tak cukup. Memang orang miskin, jaga tu. Kemudian wal jari dzil qurba, jiran yang menjadi kerabat. Kita berjiran dengan sepupu. Berjiran dengan pak saudara, berjiran dengan mak saudara dan sebagainya. Yang bukan wajib tanggungan kita, tapi ada pertalian darah dengan dia. Itu wajib qurba wal jari dzil qurba, jiran yang menjadi ada pertalian darah dengan kita. Jadi kena jaga tu, kena buat baik dengan mereka. Jadi ingat apa tadi? Yang pertama dengan ibu bapa, yang kedua dengan kerabat, yang ketiga anak yatim, yang keempat orang miskin, yang kelima jiran yang ada pertalian darah dengan kita. Kemudian wajar junub, jiran-jiran yang tak ada kaitan hubungan darah dengan kita. Dia orang lain. Kita berjiran dengan orang Johor, kita baru kenal dengan dia, umpamanya. Itu pun nak buat baik dengan dia juga. Wajar junub. Lagi wasahibi bil jam, wasahibi bil jam, dan juga teman yang tak ada berkaitan darah.
Tak ada berkaitan darah dengan kita tu. Jambi itu jauh. Kemudian wabni sabil. Apa dia wabni sabil? Tetangga yang jauh, yang dalam perjalanan jauh, ya. Dan tetangga yang perjalanan tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Kemudian wama malakat aimanukum, wama malakat aimanukum, dan teman sejawat ataupun hamba-hamba, hamba-hamba, aimanukum. Wabni sabil jadi apa? Ibnu sabil, orang yang berjuang di jalan Allah. Ibnu sabil, ya. Kemudian wama malakat aimanukum. Pak Ibnu sabil kan, dan hamba sahaya. Kalau ada hamba-hamba, buat baik dengan dia. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Orang sombong Allah tak suka. Orang takabur Allah tak suka. Orang ego Allah tak suka. Esok siapa sombong dalam dunia, siapa ego dalam dunia, siapa hebat, rasa hebat dalam dunia ni, Allah akan bangkitkan dia seperti semut. Apa semut? Orang yang angkuh tu, orang yang action tu, yang ngentak di jalan tu. Esok Allah jadikan dia macam semut di akhirat. Kemudian diletakkan semut itu di perjalanan, tempat orang lalu lalang. Apa buat dia orang? Dikacak-kacak dia orang, dipijak-pijak dia orang. Kerana dalam dunia ni dia menyombongkan diri dia. Dalam dunia ni dia ego. Nak mungkin orang dia kerjanya, nak nampur dia kerjanya. Itu dia jadikannya sebagai semut. Diletakkan di tengah perjalanan manusia-manusia. Lalu dia orang kacak dia orang. Geni-geni dia orang. Itu keadaannya dia orang yang bongkok dalam dunia. Alright. Kemudian apa kata Nabi pula? Ada ulasan ayat yang kita baca tadi. Surah An-Nisa ayat 36. Banyak benda yang, banyak golongan yang kita kena buat baik. Yang pertama buat baik kenapa? Dengan mak bapa. Yang kedua, sahabat, kerabat kita. Yang ada kalian dapat. Yang tiga, anak yatim. Yang keempat, orang miskin. Yang kelima, jiran sedekah pada dia. Apa tentu ada banyak duit ni. Maksud juga lah. Dia miskin. Boleh menerima zakat. Miskin boleh menerima zakat. Yatim yang kaya cara menerima zakat. Tak masuk dalam golongan mustahik. Yang 8 asnaf tak masuk. Anak yatim tak masuk tau. Mana ada pun. Miskin ada, fakir ada, miskin ada. Itu amil, itu mu'alaf. Tak ada masuk dalam anak yatim. Yatim tu ada yang kaya, ada yang miskin. Kalau ada anak yatim tu miskin, dia masuk dalam bab miskin. Dan kumpulan miskin. Dan sebagainya. Okey. Ada ya. Itu dia golongan-golongan yang perlu kita buat baik tadi. Yang pertama lagi sekali apa? Ibu bapa. Yang kedua, kerabat-kerabat. Yang tiga, anak yatim. Yang keempat, orang fakir, orang miskin. Yang kelima, jiran yang ada perjalanan darah. Yang keenam, jiran yang jauh-jauh, tak ada perjalanan darah. Yang ketujuh, sahabat yang jauh, yang tak ada perjalanan darah. Yang ke-8, orang yang dalam perjalanan, wabni sabil. Yang 9, hamba-hamba. Hamba, 9 golongan. Kita kena berbuat baik dengan mereka. Karena kalau kita anaknya mereka, Allah murka. Allah tak suka kepada orang yang sombong dan membanggakan diri. Alright. Kemudian apa kata Nabi? Ma min sahibi bisahabu sahiban wala sa'atan yaumal qiyamah hal aqama fiha haqqullah au adhama. Setiap kawan yang bersahabat dengan kawan yang lain, walaupun sekejap, satu saat, walaupun sekejap masa sekalipun, melainkan ia akan ditanya
Kalau sekejap pun. Kita baru jumpa ni, macam di Kota Raja ni. Baru kejap jumpa ni. Kejap ni kawan, apa dia tanya? Apa dia tanya? Ditanya persahabatannya di hari kiamat. Semua akan ditanya, tak ada pun satu yang ketinggalan. Ya. Summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im, kata Allah ya. Kemudian kamu akan ditanya tentang segala nikmat kamu terima dalam dunia. Sebab sahabat tu nikmat tu akan ditanya. Di hari kiamat nanti. Ya. Apakah ia sudah menunaikan hak sahabat tu? Hak persahabatan itu dengan baik? Tanya. Atau ia telah mensia-siakan? Adakah kamu mensia-siakan atau kamu buat baik dengan dia? Semua akan ditanya betul. Jadi kalau baru kenal apa namanya, kena buat baik dengan dia. Lebih lagi kalau dah lama kenal, dah tahu hati budi dia, lagi akan ditanya ya. Kemudian lagi apa? Kata Nabi lagi, khairul ashab khairuhum li sahibi. Khairuhum li sahibi. Khairul ashab khairuhum li sahibi. Wa khairul jirani khairuhum jari. Sebaik-baik kawan ialah kawan yang berbakti kepada kawannya. Dia berbakti kepada kawan dia. Kalau orang tu susah dia tolong. Kalau orang tu sakit dia ziarah. Kalau orang tu dia nanya dia pujuk dia. Ataupun ditolong dia. Dan sebagainya. Itu kawan. Apa yang dia suka, itulah kita suka. Apa yang dia tak suka, itulah kita pun tak suka juga. Kita nak kawan. Dia tahu apa kesukaan dan apa kebencian dia. Itu hak kawan tu berarti ya. Jadi sebaik-baik sahabat ialah sebaik-baik sahabat ialah yang baik dengan sahabat dia. Sebaik-baik sahabat ialah mereka yang baik dengan sahabat-sahabatnya. Sebaik-baik kawan ialah kawan yang berbakti kepada kawannya. Dan sebaik-baik jiran ialah mereka yang berbakti kepada jiran. Jiran itu ada hak. Jangan sekali-kali menyinggung perasaan jiran. Dengan buat perkara yang boleh menyebabkan jiran tu apa? Jiran tu susah hati dengan kita. Pasal hidupnya buat penuh. Main muzik tu jangan berentung-entung bergol rumah tu. Kerana boleh mengganggu jiran pula. Tambah kalau rumah tu bercerai. Tahu cerai? Rumah teres. Sekarang ni orang banyak duduk rumah teres. Saya duduk rumah teres. Jangan sekali-kali mengganggu jiran. Kalau buat apa nak? Makau benda ke? Jangan asap sampai ke rumah jiran. Dengan depan rumah tu makau benda, asap tu pergi ke rumah jiran. Kaedah lemah kawan tu. Itu juga kalau ada barang makan. Jangan nunjuk-nunjuk pada jiran tu. Tambah kalau ada dokoyan. Kalau ada dokoyan buat. Bagilah jiran tu sikit. Kalau tak banyak sikit. Kalau tak boleh nak bagi dia ada 2 biji je. Bagi orang aku tak masa. Buat kuah. Banyak kuah bagi jiran pula. Jangan dia nengok kita. Kita lalu buat dokoyan tu nengok. Jangan. Cuma bawa dia. Betul? Lehen dia tak nak bagi apa pun. Nunjuk lalu. Makan depan rumah. Nunjukkan apa tu? Jangan tu. Itu kita sengaja menyakiti hati jiran. Dan kalau jiran tu dapat sesuatu yang apa? Sesuatu yang menguntungkan, kita syukur kepada Allah Ta'ala. Sujud syukur kalau jiran tu dapat apa-apa kejayaan. Kita sujud syukur. Kerana jiran tu dapat kejayaan. Anaknya umpamanya periksa anaknya periksa SPM umpamanya dapat 11A. Kita syukur lah. Kita syukur dengan Allah kerana anak jiran itu berjaya. Tak payah kabur dengan dia, jangan kabur. Tadi teman sujud syukur tu kerana anak mikir dapat itu tak kelas. Kita hanya sujud kita dengan Allah saja. Syukur kerana anak jiran itu dapat kejayaan. Dan sebagainya. Cara kita nak berjiran ya. Kita sebaik-baik jiran ialah yang berbaik dengan jirannya. Dan sebaik-baik jiran ialah jiran yang berbuat baik kepada jirannya. Kemudian lagi apa? Sabda kata Nabi lagi apa?
ma takhabbutnani illa kana akhabbuhuma ila Allah asdahuma khabbal iswakhidi. Tiada dua orang yang saling mencintai satu sama lain melainkan orang yang lebih dicintai Allah, yaitu siapa yang lebih mencintai kawannya. Nah, kita suka dengan kawan kita ni cinta kerana Allah ya, bukan cinta belahan lain jenis itu lain. Ini kerana Allah, kita sayang dia betul-betul. Nah, dia dapat untung kita seronok, dia dapat musibah kita harus sedih. Itu cinta jenis itu. Nah, berkasih-kasihan kerana Allah Taala. Nah, ya. Allah suka orang jenis orang itu. Jiran berkawan. Jadi jiran berkawan. Supaya kita dapat kebaikan berjiran. Ya. Alright. Lagi apa? Tiada dua orang yang saling mencintai satu sama lain melainkan orang yang lebih dicintai Allah. Satu ialah siapa yang lebih mencintai kawannya. Dalam riwayat yang lain ialah siapa yang lebih berbelas kasihan terhadap kawannya. Dia ada berbelas kasihan terhadap kawannya. Ya? Itu dia. Kemudian tadi lain, mencintai Allah kerana Allah. Mencintai Allah kerana Allah. Mencintai Allah dan kerana Allah. Apa saja cinta orang kerana Allah. Cinta Allah kerana Allah, kerana kita cinta kerana Allah, kita cinta kerana orang. Ya? Jadi dua tu, ada cinta Allah dan cinta orang kerana Allah. Asas persahabatan ialah setia dalam bercinta antara satu sama lain. Setia, ikhlas dan tulus ikhlas. Ada punya tulus ikhlas dalam berkasih sayang dan selagi ia selagi ia dihalalkan dihalalkan kepada Allah dan kerana Allah, maka pahalanya adalah amat besar. Setiap kawan tu dia kerana Allah. Betul. Besar mana pahalanya? Sabda Rasulullah SAW dalam hadis kursi. Hadis kursi ini artinya firman Allah. Ya, mesejnya dari Allah. Susun katanya dari Nabi kita Muhammad SAW. Dalam hadis kursi. Dan saya baca dari hadis kursi itu ya. Bentuknya apa? Hadis kursi. Firman dari Allah, tapi susun kata daripada Nabi. Mari. Ada kullu hasanatin bi 20 amsalha ila 700 dhifin illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bi. Salah satu dari hadis ini hadis kursi ya. Setiap kebaikan yang dilakukan oleh hamba-Ku akan Ku balas paling komanya 10 kali ganda. Paling rendah hanya 10 kali ganda. Kecuali puasa. Kita nak masuk puasa ni. Illa siyam, lainkan puasa. Fa innahu li, sesungguhnya puasa itu aku punya kata Allah. Wa ana ajzibi, dan akulah yang menentukan berapa banyak ganjaran yang aku nak bagi. Itu fadilat puasa ya. Itu hadis kursi tu. Hadis itu hadis kursi. Banyak Quran. Hadis kursi. Mesejnya dari Allah. Cuma perkataannya atau susun katanya daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya hadis kursi ya. Bawah ni pada hadis kursi ni. Qala Allah Taala, hadis kursi kan. Asal persahabatan ialah setia dalam bercinta kerana satu dengan lain. Bercinta antara satu sama lain. Dan tulus ikhlas dalam berkasih sayang. Kasih ikhlas dalam berkasih sayang. Dan selagi ia dihalalkan kepada Allah, dituju kepada Allah dan kerana Allah, maka pahalanya adalah amat besar. Besar nak pahalanya. Macam Allah bagi ganjaran nanti. Mahligai lah, ya, syurga tertinggi lah, syurga firdaus dan sebagainya. Besar nak pahalanya kalau kita berkasih-kasihan kerana Allah Taala. Dapat pangkat di akhirat. Pakai apa? Al-mufrihun. Dapat keuntungan
Al-faizun, orang yang dapat kejayaan. Al-abrar, orang yang sentiasa berbakti kepada Allah Ta'ala. Ashabul yamin, golongan kanan. Yang mana tanda cakap apa? Al-muflihun, al-faizun, al-abrar, ashabul yamin. Yang mana tanda? Semua dah ya. Al-muqarrabin, yang hampir dengan Allah Ta'ala. Itu nama pangkat-pangkat di akhirat. Di dunia ada pangkat, di akhirat ada pangkat ya. Apa kata Allah dalam hadis qudsi? Qala Allah Ta'ala wa habibat wajabat muhabbati lil mutahabin fi wal mahalibina fi wal mazawirina fi wal mubadilina fi. Ya, Allah telah berfirman, pasti mendapat apa? Kecintaanku, pasti mendapat kecintaanku bagi dua orang yang saling sayang menyayangi. Nah, orang yang saling sayang menyayangi kerana Allah ya, bukan kerana lain. Nah, dua orang yang duduk bersama-sama kerana aku, kawan kerana Allah, sembang kerana Allah, seronok kerana Allah. Dua orang yang kunjung mengunjungi kerana aku. Nah, ya. Dan dua orang yang tolong menolong kerana aku. Nah, itu yang Allah kasih penuh. Sebab itu orang jenis ini dia dapat lindungan apa? Lindungan arasy. Nah, di padang mahsyar besok, di antara mereka yang layak menerima lindungan arasy ialah orang yang berjumpa dan berpisah semata-mata kerana Allah. 7 golongan. Salah satunya ialah mereka yang berjumpa dan berpisah semata-mata kerana Allah. Berkawan kerana Allah. Datang kerana Allah, balik kampung kerana Allah. Itu orang yang dapat lindungan arah. Biar yang tidak ada lindungan, melainkan lindungan arah. 7 golongan. Yang pertama, pemimpin yang adil. Yang kedua, orang yang sentiasa bangun tengah malam, menangis-nangis, bermesra-mesra, mendayu-dayu, ya, mengadu-ngadu dengan Allah Ta'ala, bermanja-manjaan dengan Allah Ta'ala setiap malam, atau hampir setiap malam. Yang kedua. Yang ketiga, pemuda yang warang. Tak pemuda sampai dia mati, tak pernah melakukan dosa-dosa besar. Kalau ada pun dosa kecil pun cepat taubat. Itu pemuda yang warang. Nah, yang keempat ini, dia berjumpa dan berpisah semata-mata kerana Allah. Datang kerana Allah, balik pun kerana Allah. Yang kita mengaji kerana Allah, balik kan kerana Allah. Yang kelima, seorang lelaki, ini lelaki je, perempuan tak ya, yang hatinya sentiasa tertambat kepada masjid. Hatinya sentiasa tertambat kepada masjid. Dia nak masjid, nak rehat di masjid, nak semayang di masjid, nak ngaji, menuntut ilmu di masjid, nak membaca di masjid, apa saja zikir di masjid, dia nak masjid ni. Tertambat kepada masjid. Yang keenam, seorang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah dengan tangan kanannya tanpa disedari oleh tangan kiri. Yang keenam. Dan yang ketujuh, ini orang lelaki. Seorang lelaki diajak oleh seorang perempuan yang cantik lagi ternama untuk melakukan maksiat, dia menolak kerana takut kepada Allah. Kan dia takut kepada Allah. Inni akhafullah. Itu 7 golongan yang dapat naungan arasy di hari yang tidak ada naungan melainkan naungan arasy. Jadi kita masuk dalam mana? Tengok apa kata Allah lagi dalam hadis qudsi lagi ya. Yaqulullah Ta'ala yaumil qiyamah, ainal mahabun bihalali bijalali, ainal mahabuna bijalali, al yawma azilluhum fi zilli yawma la zillu illa zilli. Ini lagu je macam apa? Apa lagu macamnya? Apa?
Berfirman Allah Ta'ala dalam hadis kursi ya, firman Allah Ta'ala di hari kiamat, esok hari kiamat, mana dia orang-orang yang bercinta-cintaan kerana keagunganku, dia bercinta kerana aku, kerana aku maha agung, aku maha kuasa, aku maha apa, melihat dan sebagainya. Dia bercinta-cinta kerana aku. Mana dia orang tu? Nah, hari inilah aku akan menaungi mereka di bawah naunganku, dapat lindungan aku. Ya. Iaitu hari yang tiada naungan melainkan selain naunganku. Hari itu tak ada naungan lain. Kerana di hari kiamat di pada masa nanti, matahari berapa jauh dari kepala? Sejengkal dari kepala. 20 ini dekat juga Rina. Dampu ini kalau di atas kepala saya ini 10. Ini kalau matahari. 20 ada orang peluhnya sampai pukul lagi. Ada orang peluhnya sampai ke petik. Ada orang peluhnya sampai ke lutut. Ada orang peluhnya sampai ke paha. Ada orang peluhnya sampai ke pinggang. Ada orang peluhnya sampai ke dada. Ada orang peluhnya sampai ke leher. Tahu apa leher? Tengkuk, leher, ya Allah, dia orang bukan nok ni. Ada orang apa leher ke atas ni, sampai ke hidung, sampai ke mulut, sampai ada yang berenang dalam peluhnya sendiri. Itu di dalam masa nanti ya. Kecuali mereka yang dapat lindungan arah. Kedua hal lain tak ada. Tak ada atap, tak ada payung, tak ada. Apa tak ada? Pokok, pusuk tak ada. Semua yang ada terik kepanasan matahari itu. Kecuali mereka yang berada di bawah lindungan aras, namanya aras. Dilindung oleh para malaikat. Ya. Dia mengangkat lindungan itu. Jadi duduk bawahnya. Normal dia. Selesa gitu ya. Sedap je. Awalnya melejat di luar. Itu 7 golongan tadi yang dapat lindungan aras. Yang pertama pemimpin yang adil. Bila sebut pemimpin jangan bayangkan Datuk Seri Ahmad Ibrahim je. Kan dia je. Kita ada pemimpin belakang. Semua kita ada pemimpin belakang. Kullukum ra'in, setiap kamu itu adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kamu itu semua adalah pemimpin dan kamu akan ditanya tentang kepemimpinan kamu. Ya, siapa saja kamu pimpin, itu akan ditanya. Kalau kamu pangkat besar, banyak staf-staf di bawah kamu, kamu akan ditanya. Apa kamu buat terhadap staf kamu itu? Selesai kita apa doain dia? Dan sebagainya. Semua ditanya. Kalau dia menteri, orang yang di bawah kementerian dia ditanya. Kalau dia saja, rakyat-rakyat di negeri dia itu, macam Sultan Nazrul Shah, tak akan ditanya dulu. Selesai ke tak rakyat kamu tu doainnya? Kalau dia kaji, kalau dia yang di Tuan Agong, satu Malaysia ni akan ditanya. Siapa tu selesai tak? Kenapa tak selesai? Kenapa kamu biar dia tak tahu apa? Tak melakukan benda-benda yang aku suruh. Kenapa kamu biar dia melakukan maksiat? Dan sebagainya. Semua. Everybody will be accounted. Nothing is left out. Everything will be accounted for. Itu pemimpin yang ada. Kalau dia ada keluarga, dan saya ada isteri dan anak, akan ditanya, di mana kamu didik isteri kamu? Di mana kamu didik anak-anak kamu? Ada dah anak-anak kamu menjadi anak yang soleh? Kalau dia seorang aja, dia seorang, isteri tak ada, anak-anak tak ada, tanya dah? Ditanya dah? Ditanya juga. Ada dah Allah bagi dia mata? Ada dah Allah bagi dia telinga? Ada dah Allah bagi dia lidah? Ada dah Allah bagi dia tangan? Ada dah Allah bagi dia kaki? Ada dah Allah bagi dia kemaluan? Ada dah Allah bagi dia perut? Semua akan ditanya. Jadi pemimpin belaka tu, tengok kapasiti dia, tengok apa dia kehidupan dia. Kalau dia ada keluarga, dia ditanya tentang keluarga ni. Kalau dia tak ada keluarga, dia tanya diri dia. Jadi semua pemimpin belaka itu pemimpin yang adil. Yang kedua tadi dah sebut tadi, dia bangun tengah-tengah malam, bermanja-manjaan dengan Allah Ta'ala, bermesra-mesraan dengan Allah Ta'ala. Menangis
mengeluarkan air mata kerana takutkan Allah. Itu dapat naungan aras. Nah, yang ketiga, pemuda yang warak. Pemuda yang warak, dari muda sampai tua tak ada melakukan dosa-dosa besar. Kalau ada dosa-dosa kecil pun dia cepat taubat. Yang ketiga. Yang keempat, orang yang berjumpa dan berpisah semata-mata kerana Allah. Jadi kita panggil lah. Kenapa datang? Kerana Allah. Balik kabut? Kerana Allah. Mudah-mudahan dapat kita masuk golongan itu, ya. Betul ke niat tu? Nah, supaya kita dapat golongan itu yang keempat. Yang kelima, seorang lelaki yang hatinya sentiasa tertambat kepada masjid. Nak masjid dia. Semayang pagi-pagi masjid. Nah, tambah macam saya ni duduk dekat masjid. Dengar azan dan qamah, nasi di masjid. Jangan tinggal, ya. Jangan seorang-seorang di rumah. Kalau seorang-seorang di rumah, semayang itu sesat. Kan ini Nabi ngapa ni? Sahih hadis ni. Walau annakum shallaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutakhallifu fi baiti la taraktum sunnata nabiyikum walau taraktum sunnata nabiyikum la dhalaltum. Katanya, sekiranya kamu sengaja sembahyang di rumah kamu, seperti mana mereka yang tak hadir pada malam ini kerana mereka sembahyang di rumah mereka masing-masing, maka kamu telah meninggalkan sunnah Nabi kamu. Barang siapa meninggalkan sunnah Nabi kamu, maka sesat akan terjadi, ya? Sesat orang yang meninggalkan sunnah Nabi. Nah, jadi kalau dia tertambat hati masjid, dia dapat naungan aras, ya? Nah, yang kelima, yang keenam tadi, dia menafkahkan harta yang di jalan Allah dengan tangan kanannya, dan kiri tak banyak mana. Masuk poket, tabung, mana-mana. Ya, buat-buat dia. Yang ketujuh, seorang lelaki apabila diajak oleh seorang perempuan untuk melakukan maksiat, dia menolak kerana takut kerana Allah. Itu golongan yang dapat naungan aras. Kemudian tadi dah kita baca satu hadis kursi tadi, ya. Ditanya. Berfirman Allah Taala di hari kiamat, mana dia orang-orang yang bercinta-cintaan kerana keagunganku. Hari inilah aku akan menangi mereka di bawah naunganku, iaitu hari yang tiada naungan melainkan naunganku. Kemudian sabda Nabi lagi, man sirruhu an yajida halawatal iman. Fal yujibul mar'i la yuhibbuhu illallah. Siapa yang ingin merasakan kemanisan iman, apa arti kemanisan iman? Seronok melakukan ibadat, seronok mengaji, seronok ngajar. Saya ni seronok ngajar, itu dapat kemanisan iman. Kalau seronok ngajar, ya? Seronok mengaji, tuan-tuan pun seronok mengaji, perempuan pun seronok mengaji, itu dapat kemanisan iman. Seronok buat melakukan kebaikan, seronok sembahyang, seronok baca Quran, seronok zikir, seronok selawat, itu dapat kemanisan iman. Namanya halawatul iman. Jadi siapa yang ingin merasakan kemanisan iman, hendaklah ia mencintai seseorang, tiada mencintainya lain selain kerana Allah Taala. Hanya kerana Allah Taala, ya. Dalam sebuah sabda Rasulullah SAW tersebut 7 orang yang akan dinaungi Allah di bawah naungannya pada hari tiada naungan melainkan naungannya. Bagi dia telah menyebut satu persatu orang tadi. Saya pun sebut tadi satu-satu, ya. Dan bermula daripada pemimpin yang adil sampai kepada penghujung tadi. Seorang perempuan mengajak ke zina, dia tanda. Tanda takut dengan Allah. Baginda telah menyebutkan satu persatu orang-orang itu, sehingga katanya apa? Wa jalani li hababillah ijtama'a ala zalik wa tafarraqa alaihi. Dan 2 orang saling mencintai kerana Allah. Keduanya berkumpul dan berpisah semata-mata kerana Allah. Apabila seseorang mencintai orang lain, bersahabat dan bermesra dengannya kerana dilihatnya orang itu mencintai Allah,
orang tu cinta dengan Allah, dia pun cinta dengan orang tu kerana Allah tu cinta dengan Allah, dia kerana Allah tu. Dan taat serta taat setia kepada perintah Allah, maka hal sedemikian itulah yang dikatakan bercinta-cintaan kerana Allah Ta'ala. Ataupun jika ia mencintai orang itu dan bersahabat dengannya kerana orang itu membantunya di dalam seluk-beluk agama, ngajar dia semayang, ngajar dia baca Quran, ngajar dia selawat dan sebagainya. Dan mengarahkannya untuk bertaat setia terhadap Tuhan, maka hal sedemikian itu juga dikira sebagai bercinta kerana Allah, bercinta cintaan kerana Allah. Dia cinta dengan orang tu, dia ajar baca Quran, dia ajar selawat, dia ajar zikir, dia ajar doa dan sebagainya. Itu orang tu cinta dengan Allah. Biar orang tu jadi manusia yang soleh. Ataupun jika ia mencintai orang itu dan bersahabat dengannya kerana orang itu membantunya dalam urusan keduniaan, yang mana dengannya pula ia boleh mengurus urusan akhiratnya, maka itu juga termasuk dalam cinta mencintai kerana Allah Ta'ala. Adapun jika ia mencintai orang itu dan bersahabat dengannya kerana dirinya merasa senang berkawan dengan orang itu, dan dadanya merasa lapang bila duduk bersama-sama dengannya, ataupun barangkali orang itu dapat menolongnya dalam urusan dunianya dan dalam hal ehwal kehidupannya, yang menerusinya ia boleh hidup senang lenang, maka cinta seperti itu adalah cinta tabi. Cinta tabi itu dah biasa, cinta tabiat dia memang itu. Tak ada pahala, hanya cinta biasa saja. Cinta tabi, iaitu cinta biasa yang tidak ada kena-mengena dengan sedikit pun dengan Allah Ta'ala. Bukan kerana tak ada kait dengan Allah Ta'ala pun, dia hanya seronok berkawan dengan dia saja. Persahabatan itu timbul kerana kecenderungan diri semata-mata. Dia seronok berkawan dengan dia saja. Itu dia. Sikit lagi keluar. Meskipun demikian itu tetap harus hukumnya harus. Tapi tak dapat pahala, harus dibuat atau ditinggalkan, tidak berpahala dan tidak berdosa. Kedudukannya tepuk dada, tanya selera. Nak berkawan sila, tak nak kawan kenapa? Itu harus. Tidak sunyi dari kebaikan, mudah-mudahan baik, harus ada. Adapun jika ia bersahabat kepada seseorang kerana orang itu boleh menemaninya untuk pergi ke tempat maksiat, dia kawan dengan orang tu ajak dia buat maksiat, mau kerja dengan wayang. Ada seorang agak lain, dia orang ajak. Contoh hari ni, dia ajak saya, mau nak wayang ustaz ni. Saya tak ada duit, kamu boleh. Ini saya bayar. Dia membelikan tiket untuk saya. Itu mana saya menengok dengan dia. Kita apa? Warisan jari hantu. Nengok. Seorang kak. Itu bukan cinta kerana Allah. Cinta untuk biasa, buat maksiat. Itu ke arah maksiat. Ataupun mau kita tengok apa? Rock. Rock. Aku tak ada kenderaan, dia sampai ke bawah ni. Dia pun bawa kita begitu. Itu membantu untuk membuat maksiat. Tak boleh. Haram sebenarnya. Tempat maksiat dan membantunya untuk mengenai orang ataupun memimpin dan menunjukkan ke jalan-jalan fasik dan mungkar, maka persahabatan serupa itu dan kecintaan semacam itu adalah persahabatan yang dicela, yang Allah benci, yang Allah marah, dan kecintaan yang tidak berguna, kerana akhirnya akan masuk neraka, kerana ia menarik kita ke arah syaitan, yang tidak ada kena-mengena sedikit pun dengan Allah. Persahabatan dan kecintaan serupa inilah yang akan bertukar menjadi permusuhan di akhirat nanti. Di akhirat itu akan bermusuh. Malah kadang-kadang belum dapat tiba
belum sempat tiba di akhirat. Di dunia pun dah jadi permusuhan. Belum sempat tiba di akhirat dulu, menjadi orang-orang dulu. Firman Allah Ta'ala, apa itu? Al-akhlaqu yawma idzin ba'dhum li ba'd. Lagi aduun illal muttaqin. Betul? Aduun illal muttaqin. Artinya sahabat pada hari itu, surah Az-Zukhruf ya. Sahabat hari itu satu sama lain bermusuh-musuhan. Kecuali orang-orang yang bertakwa. Orang takwa tak ada musuh-musuhan ya. Kalau dia jadi sahabat yang musuh gitu. Alright. Akan datang kita baca, jangan berkawan dengan selain orang soleh. Nak kawan biar untuk orang soleh. Jangan berkawan dengan pengisap dada. Jangan berkawan dengan perampok. Jangan berkawan dengan penzina. Jangan berkawan dengan apa saja benda yang melakukan maksiat. Kecuali kalau dia soleh. Dia mayang kawan dia ya. Dia pandai baca Quran kita kawan dia. Mudah-mudahan kita menjadi pandai baca Quran ya. Jom datang kita baca lah. Ya. Sekian dulu untuk pagi ini. Ada siapa-siapa nak pangkang? Tak ada. Mana setuju lah? Ada siapa-siapa nak tanya? Tak ada juga. Alhamdulillah. Tak ada soalan. Banggalah saya. Kenapa bangga? Dapat murid-murid yang bijak-bijak belaka. Asal dia dapat. Benar cari? Hanya ada di Kota Raja ya. Raudatul Jannah.